KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Alhamdulillah, al-yawm ma'ana mualliman mumtazan wa qabla an nabda, saya Aiman Sufian Azman, host anda dalam Didik TV. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, kekal berada di rumah dan yang paling penting, kekalkan penjarakan fizikal, pelakar pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Duduk di rumah tu, pastikan kita tolong mak ayah di rumah. Jangan duduk saja je lenggang tengok TV dan kita kekalkan kebersihan kita di rumah. Kenapa? Hari ini ada kaitannya dengan kebersihan kita di rumah nanti. Anda mesti nak tahu kan? Nak tahu? Hayya nanzuru ila syakhsiyah duyufuna al-yawm. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba, hari ini kita bersama dengan guru agama daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Okey Ustaz, kaifahal? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Ustaz Cik Muhammad Sakimi daripada Besut Terengganu. Jauh datang Ustaz Ya, jauh. Saya ingat Ustaz, waktu saya pergi Besut sana tu Ustaz, saya ingat ada satu kedai tu, kedai kopok leko dia memang best. Nanti next time Ustaz jangan lupa bawa untuk saya InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Jadi hari ini Ustaz, apakah topik perbincangan menarik yang akan kita kongsikan bersama dengan murid-murid kita Ustaz? Ya, Aiman, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tajuk At-Taharah. Sambungan daripada slot yang pertama hari itu. Hari ini slot yang kedua kita akan sambung lagi At-Taharah. Kerana taharah ini penting. Penting Ustaz Untuk. Okey, baik Ustaz. Bila Ustaz sebut tentang taharah Ustaz, kita pun nak kena taharah dulu sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz. Apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, silakan Ustaz. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Okey. Okey Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam taharah ni, kalau sepaham saya ni Ustaz, dia lebih macam nak kena mandi lah Ustaz. Ke ada benda-benda lain yang perlu kita lakukan dalam taharah ni sendiri Ustaz, selain daripada mandi? Dia taharah ni bukan mandi saja. Dia ada banyak fasal-fasal. Taharah berwudu. Oh, berwudu pun taharah juga? Taharah juga. Beristinja. Beristinja, menyucikan najis. Dan juga mandi wajib sekali. Itu pun kena tahu. Jadi pentingnya taharah ni Ustaz sebab dia melibatkan ibadah, betul Ustaz? Betul. Okey, baik. Sebelum kita nak cerita dengan lebih lanjut berkaitan dengan taharah, kita nak tanya murid-murid kita kat rumah tu, dah mandi ke belum? Okey Ustaz. Mestilah dah mandi Ustaz Okey, sebelum kita nak kupas dengan lebih lanjut, apa kata kita nak tengok dulu Ustaz, apa kata-kata murid tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Boleh Ustaz? Okey, jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minha Barakah binti Cik Zahari dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Apabila kita mendalami ilmu fiqh ini, kita akan menjadi lebih teliti dan lebih peka dengan hukum-hukum agama, dan kita juga tidak akan sewenang-wenangnya membuat hukum sendiri untuk menidakkan atau membenarkan sesuatu perkara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Hidayah Azali binti Sa'ri min Madrasah As-Sanawiyah Imtiaz Besut, calon SPM 2021. Kepentingan mempelajari ilmu fiqh adalah antaranya kita dapat memastikan setiap ilmu yang kita pelajari adalah benar dan juga tepat berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, agar setiap amalan yang kita lakukan adalah sah, betul dan insya-Allah akan diterima oleh Allah. Jadi, marilah kita sama-sama mempelajari ilmu fiqh.
Alright, tadi kita dah tengok dah pandangan murid-murid tentang topik kita pada hari ini, Ustaz. Topik kita ni bukan setakat kita nak belajar untuk exam saja, tapi ia sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Siapa tak mandi, Ustaz, ya, sehari? Dan kita nak jemput murid-murid kita ni baru lepas mandi agaknya kan. Okey, dipersilakan murid-murid kita. Hai, Assalamualaikum. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Hal antum musta'idun ayyuhat tulab? Boleh tunjuk good sikit? Semua dah bersedia ke? Baik. Kalau dah bersedia, apa kata Ustaz, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak berkenalan. Yang pertama sekali, kita nak berkenal dengan Haidir Razin. Mungkin araf nafsak. Mungkin boleh ceritakan kepada kita apa cita-cita anda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Khaidir bin Muhammad Razin. Okey. Cita-cita saya nak jadi programmer, insya-Allah. Oh, jadi programmer. Orang kata bukan setakat hafiz Quran, belajar agama, jadi programmer pula Ustaz, Alhamdulillah. Programmer Al-Hafiz. Programmer Al-Hafiz. Baik, seterusnya kita ada Minhah. Mungkin araf nafsaki. Tafadhali. Okey, boleh tak? Onkan mikrofon tu. Nampak? Silakan. Boleh? Minha? Okey, tak apa. Minha masih dia nak setting dia punya mikrofon dulu, Ustaz. Kita nak berkenalan pula dengan Sumayyah. Okey, silakan. Boleh kenalkan diri anda? Nama diberi Sumayyah Mardiah binti Syafiq Azizi. Cita-cita ingin menjadi doktor pakar psikologi. Oh, doktor pakar psikologi. Okey, baik. Nampak gaya tu, tengok muka pun kita rasa macam terubat dah psikologi kita kan. Baik, seterusnya kita ada Ahmad Siddiqin. Silakan, tafadhal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Siddiqin bin Muhammad. Cita-cita nak jadi pensyarah. Okey, cita-cita nak jadi pensyarah, masya-Allah. Baik, seterusnya kita ada Muhammad Yazid. Mungkin araf nafsak, tafadhal. Okey, ada tak? Kalau tak ada kita teruskanlah Ustaz. Kita bersama seterusnya Hidayah Azwani. Ada tak Hidayah Azwani kat sini? Okey, silakan. Ada. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nur Hidayah Azwani binti Sa'ri daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Okey. Cita-cita saya nak jadi doktor pakar kanak-kanak. Pakar kanak-kanak. Okey, bagus. Dan last sekali, Yazid. Yazid anda bersama dengan kita, Yazid? Boleh dengar? Okey, boleh kenalkan diri anda, Yazid? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Yazid bin Sayyuti dan saya bercita-cita untuk menceburi dalam bidang biokimia. Oh, biokimia. Walaupun mereka ni orang kata hafiz Quran, Ustaz, Murid Ustaz ni boleh kata kebanyakannya hafiz Quran, Ustaz, Alhamdulillah. Dan mereka juga belajar dalam bidang agama dan secara langsung, Ustaz, mereka ni pakar dalam bidang sains. Inilah murid-murid yang kita nak cari. Betul, Ustaz? InsyaAllah. Baik, sebelum kita nak mula pembelajaran kita, Ustaz, kita tarik nafas dulu. Kita bagi time ke Ustaz sikit. Dan selepas ini kita akan mempelajari satu topik yang cukup menarik. Bersuci. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Sukses SPM 20 Wahid wa 20. Al-yawm sanata'allamul maddah at-turath ad-dirasat al-islamiyah. Hari ini kita nak belajar subjek turath dirasat islamiyah dalam topik perbincangan kita pada hari ini at-taharah. Ustaz, at-taharah ni kalau dalam kitab, Ustaz, dia duduk tajuknya di mana, Ustaz? Di tengah ke, di hujung ke, di awal ke, Ustaz? Dia taharah ni di awal. Sebab untuk nak buat ibadah, taharah itu benda penting. Dah selepas taharah tu, Ustaz, buat apa? Kitabus solah. Nak ceritanya pentingnya taharah ni sebelum kita nak solat. Betul, Ustaz? Betul. Baik, murid-murid kita dah bersedia ke belum tu dekat rumah tu dengan dekat studio ni? Dah bersedia ke? Tunjuk good sikit kalau dah bersedia. Ya. Yeah. Okey, murid-murid kita dah tunjuk good, Ustaz. Jadi orang kata tanpa lengah masa lagi, jom kita mulakan topik kita perbincangan berkaitan dengan taharah. Persilakan, Ustaz. Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhat tullab wat talibat, insyaallah sanadrus fi hadzal yawm kitab at-taharah. Insyaallah nanzur ila hadha ash-shashah.
yakni muqaddimah al-halaqah as-saniyah. Itu siri yang kedua. Insya-Allah kita akan belajar ada 8 fasal mengenai at-taharah. Awalan faslun al-a'yanu al-mutanajjisah wa ma yathuru minha wa ma la yathuru. Ini fasal menerangkan tentang ain ataupun benda-benda yang najis, dan benda ini boleh jadi suci, dia boleh jadi tak suci. Dia boleh boleh suci jadi suci. Okey. Tapi ada cara-cara dia. Ada cara dia. Nanti kita akan belajar. Cantik Ustaz. Asani faslun ma yahrumu isti'maluhu wa minal awani wa ma yajuzu. Iaitu fasal menerangkan tentang penggunaan. Haram ke harus penggunaan bekas untuk kita nak makan minum, untuk kita nak menggunakan untuk kegunaan kita seharian. Salisan fasal pada menerangkan tentang penggunaan alat sugi. Wajib ke, makruh ke, sunat ke, kita akan belajar. Salisan yang ketiga faslun furudu al-wudu wa sunanuhu, iaitu fasal menerangkan tentang fardu-fardu wudu, rukun-rukun wudu dan juga perkara yang disunatkan ketika berwudu. Wa rabi'an sanadrus kita belajar fasal menerangkan tentang istinja. Itu istinja ni benda penting. Istinja dan juga adab-adab qada hajat. Sebab istinja dia ada kaitan dengan qada hajat. Okey Ustaz. Okey, dan seterusnya fasal khamisan sadisan asbabul hadas, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas. Iaitu perkara yang membatalkan wudu. Okey. Sabian yang ketujuh mujibul ghusl. Mujibul ghusl perkara yang mewajibkan kita mandi. Mandi ni mandi wajib. Mandi wajib dia ada kenapa kena mesti jadi mandi wajib. Jadi kita akan belajar insya-Allah. Saminan yang terakhir sekali, hari ini kita akan belajar fasal menerangkan fardu mandi dan perkara-perkara yang disunatkan ketika mandi itu. Insya-Allah 8 fasal ini kita akan cuba habiskan pada hari ini insya-Allah. Tajuk dia simple tu Ustaz. Bersuci, tapi rupanya banyak yang perlu kita ketahui. Sampai tahap Ustaz nak membuang pun ada cara dia Ustaz. Betul. Okey, jom Ustaz kita mulakan. Okey, kita tengok kita bertaharah. Fasal yang pertama hari ini faslun al-a'yan al-mutanajjisah wa ma yathuru minha wa ma la yathuru. Wa juludul maitah. Ini bab kulit bangkai. Kulit bangkai ni ada yang boleh jadi suci, ada yang tak boleh jadi suci. Okey. Ayuhat tulab wa talibat, hal tafhamun? Wa juludul maitah. Tathuru bid-dibagh illa jadul kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw ahadihima. Okey. Kulit bangkai dia boleh jadi suci dengan sebab kita membersihkan dia. Bagus. Menyamak. Dia ada kafiat dia lah. Jadi yang kecuali yang tidak boleh jadi suci ada iaitu jild al-kalb wal khinz. Kulit anjing dan kulit bangkai khinzir. Itu yang tak boleh. Dan juga wa matawallada minhuma au ahadihima, iaitu yang lahir daripadanya. Maknanya kacukan-kacukannya tak boleh. Keturunan dia. Yang tu sekarang kita takut nak ada kacukan tak? Dengan khinzir ke dengan kambing? Na'udzubillah. Okey. Okey, yang seterusnya wa azmul maitah. Ni hukum tulang bangkai. Wa sya'ruha bulu bangkai semuanya najisun, semuanya adalah najis. Illa al-adami, kecuali mayat manusia. Manusia ini walaupun dia meninggal mati, dia memang bersih. Tak jadi bangkai macam haiwan. Okey, yang seterusnya. Fasal ni banyak, jadi kita laju-laju sikit insya-Allah. Faslun ma yahrumu isti'maluhu min al-awani wa ma yajuzu. Ini fasal yang kedua menerangkan tentang haramnya penggunaan bekas-bekas. Bekas kita makan, bekas kita minum, ada yang haram. Wa ma yajuzu, ada yang harus. Wala yajuzu isti'malu, ini hukum.
wala yajuzu isti'malul awani az-zahab wal fiddah. Tidak boleh. Wala yajuzu ai haram. Hukumnya haram. Menggunakan bekas-bekas, kita nak makan, nak minum, kita guna az-zahab, emas. Ataupun al-fiddah, perak. Tapi saya kaya, Ustaz. Banyak duit. Walaupun kaya, walaupun tidur dalam emas, walaupun boleh beli bekas yang dibuat daripada emas, tak boleh, baru haram. saya tahu hari ni, Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Masya-Allah. Baru tahu. Okey. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awanin. Jadi ada yang harus, yang boleh. Contohnya apa dia? Okey, hari ini saya nak tanya pelajar-pelajar. Okey, sedia. Apa contoh yang boleh tadi? Okey, pelajar-pelajar. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya, cepat. Okey, Hidayah. Okey, Hidayah. Bekas tembaga. Okey, bagus. Tayyib. Ahsanti. Contohnya macam tembaga, boleh. Contoh lagi lain, logam ataupun apa lagi? Timah ke? Tak, apa-apa yang selain daripada emas dan perak. Okey, betul lah. Okey, seterusnya kita tengok faslun isti'mal alatis siwak, iaitu alat penggunaan bersugi. Sebab dulu sugi dengan kayu sugi, sekarang dengan berus gigi. Betul. Dia sebenarnya motif ataupun tujuan sama. Tak salah. Jadi kita tengok hukum dia macam mana. As-siwak mustahabun fi kulli hal. Hukum bersugi ni asalnya semua adalah disunatkan. Mana perkara yang digalakkan. Illa ba'da zawali shaim, kecuali ada yang dimakruhkan. Ini pun selisih pendapat ulama. Tapi di sini kita tengok dia kata kecuali selepas gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadi' ashaddu istihbaban. Tetapi ada tiga tempat yang bersangatan digalakkan. Iaitu yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika berubah mulut. Ketika berubah mulut sebab apa? Sebab diam lama tak bercakap. Dia bau mulut, disunatkan lepas pada tu gosok gigi, nak bercakap dengan orang. Okey. Yang kedua, indal qiyam minan naum, ketika bangun tidur. Tak kira bangun tidur tengah hari ke bangun tidur pagi ke, Aiman? Dah gosok gigi tak? Saya gosok gigi tadi, Ustaz. Pelajar-pelajar gosok gigi tak? Kena gosok gigi. Ini disunatkan. Asyaddu, bersangatan, makna digalakkan. Last kali, indal qiyam ila solah. Makna ketika nak solat. Nak pergi masjid ke, gosok gigi dulu. Ataupun kalau kita tengok jemaah tabligh cuci juga tu, bersih. Itu sunat, Ustaz? Disunatkan. Okey. Ini bahagian bersugi. Okey. Ini kalau kita tengok kepada pelajar-pelajar, kita tengok kepada syarah. Qala al-musannif fil mat, ini matan yang kena pelajar-pelajar hafal. Yang tadi kita sebut as-siwaku mustahabun fi kulli hal illa ba'da zawali shaim. Jadi syarah dia apa dia? Kalau dalam kitab syarah, pelajar-pelajar ini pernah jumpa dan mungkin dah hafal, syarah dia iaitu ay la yukrahu tanzihan illa ba'da zawali shaim fardan aw naflan. Maknanya yang tidak dimakruhkan, maknanya semua setiap waktu adalah disunatkan. Okey. Kecuali bagi orang yang berpuasa, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Tetapi wa tazulul karah bi ghurubi syams, hilangnya kemakruhan itu apabila masuknya waktu maghrib. Bagi orang berpuasa masuk maghrib, lepas tu dah boleh lah. Dah boleh lah. Tak adalah makruh. Tetapi waqtara an-Nawawi adamul karahah mutlaqan. Maknanya pendapat Imam Nawawi, dia kata tidak ada kemakruhan sebenarnya secara mutlak. Mana boleh. Bagi orang puasa pun boleh gosok gigi. Jadi di sini kita boleh guna. Tak ada masalah. Cuma itu dia ada perselisihan pendapat saja. Okey. Wallahu alam, insya-Allah kita dapat faham pelajar-pelajar semua. Dapat syarah ni insya-Allah. Baik, Ustaz. Sunat kita bersiwak, Ustaz. Okey, baik. Seterusnya, Ustaz. Okey, ini persoalan. Ini bentuk soalan. Kita mendedahkan kepada pelajar macam mana yang dihafal tadi tu dapat kita nak jawab dalam exam. Bawa dalam SPM kita. Okey, tengok soalan contoh objektif pelbagai bentuk OPB. Okey.
Nampak pelajar-pelajar semua? Okey. Okey, as-soal. Nampak. Okey. Da' kalimah sahih amama al-ibarah as-sahihah atau kalimah khati' amama al-ibarah al-khati'ah fima ya'ti. Okey, unzur ila as-soal al-istinja' mustahabun min al-bawli wal gha'id. Okey, siapa nak cuba? Silakan katakan, ya, saya. Cepat, murid-murid. Okey, Yazid. Okey. Ajib. Hukum khati'. Okey. Sahih. Ahsanta. Khati. Limadha? Kerana tengok istinja adalah wajib ke harus? Harus, atau Ustaz? sunat? Sunat, Ustaz. Wajib. Mustahab. Untuk pada ayat ni istinja. Aha. Istinja wajib. Oh, wajib. Istinja. Bersugi Bersugi? apa ni? Sunat. Aha. Istinja ni wajib. Wajib. Ini bentuk soalan tadi ya. Okey, Ustaz. Okey Okey, yang seterusnya. Okey, tengok jawapan dia. Okey. Betul tadi ya, tahniah. Okey, yang ini kita tengok soalan kebat satu. Okey. Okey, ini dalam tajuk tadi, as-siwak tadi. Soalan syarah ni adalah apa ni kebat. Sebab pelajar kena Fikir. memerah fikiran. Okey, unzur ila hadha soal. قال المصنف في المتن السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. اشرح هذا المتن شرحا موجزا. Okey, siapa nak cuba? Okey, sila jawab. Siapa nak jawab? Okey, Sumayyah. Okey, Sumayyah. Jawapan dia, ay la yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-sha'im fardan aw naflan wa tazulul karahatu bi ghurubi syams wa ikhtara an-Nawawi adamu al-karahati mutlaqan. Okey, cuba kita tengok insya-Allah. Okey, kita tengok jawapan dia betul tak betul? La yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-sha'im fardan aw naflan wa tazulul karahah bi ghurubi syams wa ikhtara an-Nawawi adamul karahah mutlaqan. Betul tak Aiman? Betul, Ustaz. Tadi kita baru bicara. Alhamdulillah. Tahniah. Ahsanti. Okey, terbaik. Okey. Yang seterusnya fasal pada menerangkan tentang fardu-fardu wudu dan sunat-sunat. InsyaAllah kita tengok dulu fardu wudu. Sittatu asya'. Furudul wudu sittatu asya'. Ada 6 perkara. Okey. Okey Awalan an-niyah inda ghusl wajhi an-niyah. Mana niat? Kita nak buat ibadah memang pertama sekali adalah niat. Saniyan ghuslul wajhi, basuh muka. Salisan wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, basuh tangan hingga ke siku. Wa rabi'an mashu ba'dur ra's, mashu ni bukan basuh, sapu. Dia sapu saja. Wa ghuslul rajlaini ma'al ka'bain. Yang kelima basuh kedua kaki sehingga buku lali. Okey. Dan akhir sekali wa tartib ala ma dzakarnahu, tartib susunan daripada 1 hingga 5 tadi dinamakan tartib. Ini fardu juga, rukun. 6. Walaupun basic ini adalah penting. Maknanya 6 ni kita kena jaga betul-betul, Ustaz. Dan selebihnya itu adalah perkara-perkara sunat. Dan perkara sunat apa kata kita bicara selepas ini, boleh, Ustaz? Okey, insya-Allah. Okey, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Cik Zahri, ayah kepada pelajar imtiaz Besut. Saya ambil peluang ni supaya anak-anak belajar dengan cemerlang dan jadikanlah SPM tahun lalu, kejayaan SPM tahun lalu sebagai pembakar semangat untuk SPM kali ini. Dan percayalah, SPM ni menjadi sangat penting peperiksaan SPM ni sebagai tangga untuk ke universiti, untuk menentukan universiti mana pilihan yang terbaik untuk kita. Terima kasih.
Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Alright, tadi kita bicarakan tentang fardu wuduk. Tapi sebelum tu Ustaz, ni anak murid kita ni, dia bukan lambat masuk kelas Ustaz. Tadi ada masalah teknikal sikit. Jadi kita nak persilakan Minha. Awak pergi mana tadi Minha? Boleh kenalkan diri anda? Silakan. Dan apakah cita-cita anda? Silakan. Okey. Silakan, tafadhal. Okey. Saya binti Cik Zahari dan saya ingin jadi seorang doktor gigi. Oh, okey. Doktor gigi? Tiba-tiba sakit gigi Ustaz Okey, baik. Terima kasih Minha Barakah. Mungkin line dia ada masalah sikit lah. Tapi tak apa. Yang penting dia boleh bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Ustaz, boleh kita terus lagi? InsyaAllah. Okey, seterusnya Ustaz. Tadi dah fardu wuduk dan sekarang ini apakah sunat wuduk pula Ustaz? Silakan. Okey, insyaAllah at-tullab at-talibat nanzur ila hadhihi al-munaqashat sanwasil ila sunanul wudu'. Okey, perkara-perkara yang disunatkan ketika wudu'. Faslun furudul wudu' sudah kita belajar tadi. Sekarang wa sunanul wudu'. Wa sunanuhu asyaratu asya'. Sunat-sunat wudu' ada 10. Yang pertama at-tasmiyah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ini sunat. Apa sahaja segala kita nak buat aktiviti, buat ibadat, dimulakan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Kedua, disunatkan kita basuh dulu kedua belah tangan kita untuk kita nak celuk dalam qolah, kita nak ambil wuduk ke nak ambil. Okay. Yang ketiga, wal madmadatu wal istinsyaq, iaitu berkumur-kumur dan menyejuk air dalam hidung keluar. Macam gajah lah, gajah. Macam gajah. Oh, dia sedup pup. Kita kena cuci dalam ni. Kemudian wa takhliyatul lihyah al-kassah, iaitu menyelati ni janggut yang tebal. Okey. Okey. Yang seterusnya takhliyatu asabi' al-yadaini wa rijlain, menyelati jari, kaki, tangan dan kaki. Okey. Wa taqdim al-yumna ala al-yusra, mendahului yang sunat dan yang kedua selepas tu baru kiri. Maknanya mendahului yang sunat kanan dulu, kanan baru sunat. Wa taharah salasan, iaitu menyuci setiap anggota tadi dengan tiga-tiga, menigakan. Okey. Akhir sekali wal mualah. Mualah ini adalah berturut-turut daripada pertama, kedua, ketiga tu, buat jangan ada selangi dengan benda-benda lain. Bercakap dulu ke tak? Pergi makan dulu Ustaz? Pergi makan dulu. Makan dulu ke baru sambung pula basuh kaki. Tu tidak disunatkan gitu. Okey. Okey ada tertinggal ke tadi? Rasanya macam tak ada tinggal dah. Tak ada dah? Okey. Kita teruskan insya-Allah. Boleh, silakan Ustaz. Okey, kita tengok kepada contoh soalan objektif berbagai bentuk. Pelajar-pelajar anak-anak di rumah di dalam di studio, dalam studio gini, nampak tak? Boleh nampak murid-murid. Okey, Ustaz. Okey. Soalan OPB kita tengok soal imla al-faraghaini al-atiyaini bil ijabah as-sahihah. Okey, siapa nak jawab ni? Okey, cepat, pantas. Saya Ustaz. Dapat kat Hidayah. Silakan Hidayah. Hidayah ke? Okey. Ajib. An-niyatu Ustaz. An-niyah. S tu an-niyatu. Okey, cuba kita tengok betul tak? Alhamdulillah, tayyib. Ahsanti. Jawapan dia an-niyah. Okey, itu al-bidayah ni makna yang pertama sekali kena niat tadi kan. Okey. Untuk yang kedua, T, an-nihayah. Okey, siapa nak jawab? Sumayah nak cuba. Fadal. Silakan. Okey, Sumayah. Okey, tafadhali. Tertib. At-tartib. Kita bagi tengok. Okey. Tahniah. Ahsanti. Okey. T, at-tartib. Maknanya ikut susunan itu. Last sekali an-nihayah adalah at-tartib. Ini masuk dalam bab apa tadi? Bab apa kita belajar? Bab apa tu? Bab apa? Sumayah, bab apa tu? Bab apa ni? Susunan ni.
furudul wudu. Furudul wudu. Ahsanti. Okey. Okey. Tayyib. Summa soal kebab. Ini soalan kebab ni. Ini kena fikir Ustaz Okey. Okey, Nama sedikit. ar-rajul ala hayatil mutamakkin. Ini stimulus dia panggil. Dia panggil stimulus. Ini kena faham dulu. Apa dia punya teks atas tu? Clue dia. Clue dia. Okey. Mana saya wujud? Okey, Siddiqin nak cuba tak? Siddiqin. Okey, silakan. Ustaz. Okey. Okey, soalan dia hal yang qudu wudu'uhu. Adakah batal wuduknya? Waddi hadhihi al-mushkilah ma'al hukmi wa ta'lil. Terangkan muskilah ataupun masalah ini dengan sebut hukum dan juga ta'lil. Ta'lil ni sebab kenapa? Sebab dia. Okey. Siddiqin, tafaddal. Kenapa? Okey, boleh nampak tak? Tak dengar. Okey, tak apa. Mungkin ada murid-murid kita yang nak bantu tak? Okey, yang lain boleh jawab. Siapa yang dah bersedia nak bantu jawab soalan ni? Khaidir, ya Khaidir. Aina Khaidir? Nah. Okey, tafadhal. Jawapan dia la. Tidak batal. Okey. Okey. Ma'al hukmi. Dekatkan sikit Aidil. Boleh ulang semula? La. Okey. Okey, la. At-ta'lil sebab dia kenapa? Lianna asbabul hadasi hiya an-nawmu ala ghairi hayatin mutamakkin. Okey, kita tengok. InsyaAllah kita tengok jawapan dia. Okey. Jawab la yang qudu. Sahih. Tak batal Sahih solat. Aiman. La yang qudu wudu. Sebab apa tak batal? Li'annahum nama ala hayatil mutamakkin. Ini tengok stimulus dia, soalan ini menunjukkan dia tidur tetap pakai punggung. Macam Aiman macam duduk. saya Aiman duduk dan tidur. Satu hari tidur pun kalau kalau tak bergerak mana punggung tak apa. Dia tetap papa punggung. Walladhi yang qudul wudu huwa an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Kenapa? Kerana sebab yang membatalkan wudu adalah tidur tidak tepat papa punggung, menentang ke, menyengging, tidur meniarap ke, meniarap ke. Okey. Itu dia. Okey, sahih. Tahniah Siddiqin. Okey, kita tengok pula kepada faslun al-istinja wa adab qada wa hajah. Ini bab hukum juga. Tengok hukum istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Hukum istinja adalah wajib. Tengok pelajar-pelajar, tengok soalan akan keluar. Dia akan buat kenyataan, dia tukar sikit. Wajib dengan mustahab. Nah, contohnya tadi. Itu kadang keliru Ustaz. Kadang-kadang keliru juga tu. Keliru. Kalau kita tak teliti Okay. Wal afdal an yastanji bil ahjar summa yutbi'uha bil ma. Yang afdal dalam istinja ni adalah kita guna dulu sapu dengan batu ataupun benda kesat. Bersihkan dulu. Kemudian summa barulah kita ikuti dengan air. Itu yang afdal. Okey. Dua. Tetapi kita boleh wa yajuzu an yaktasira 'ala al-ma'. Kita boleh nak khususkan untuk air saja tak ada masalah. Boleh. Ataupun kita nak khusus ala salah satu ajar. Kita nak guna 3 batu saja ataupun 3 ketul apa-apa yang kesat. Tak. Tanpa air. Tanpa air. Pun boleh. Boleh. Okey. Untuk ketika kita tak ada air tak. Yunaqi bihinna al-mahal untuk kita nak menyucikan tempat keluar najis tu. Fa-idza arada al-iqtisar ala ahadihima fal-ma' afdal. Tetapi di sini kalau ada pilihan kita nak khususkan penggunaan mana salah satu yang bagus, kita guna dua-dua. Tak, yang kalau kita nak satu saja nak pilih. Satu saja air lah Ustaz. Air lah kot. Sahih. Tayyib. Okey. Maknanya kita kena pilih air. Sebab apa? Dia memudahkan lagi dah. Okey. Okey. Hal tafhamun at-tullab wat-talibat? Cuma yang menarik Ustaz sebut tadi, bila kita boleh bersihkan dulu, baru kita bersihkan air kan? Itu afdal. Okey. Yang afdal. Baik Ustaz, seterusnya. Okey, yang seterusnya adab qada'il hajah. Ini ada adab. Kita nak qada hajat dia ada adab-adab dia. Yang pertama, kita tengok yajtanibu istiqbal al-qiblah wa istidbaraha fi sahara. Kalau kita duduk pada pasir, duduk di tapak yang
zaman-zaman dulu kan. Zaman sekarang tak apa, tandas dah banyak. Tak boleh kita nak menghadap kiblat nak buang air. Tak boleh. Nak membelakangi tak boleh juga. Kalau di pada pasir. Kena cari penutup tak apalah. Dinding ke tak? Tak apa. Yang keduanya yajtanibu al-bawl wal gha'it fil ma'ir rakid. Kita kena hindari daripada kita buang air, sama ada air kecil ke air besar ke, dalam air yang bertakung. Kalau sungai tak apa, dia boleh pergi jalan. Jalan. Begitu juga tahta syajar al-musmirah, iaitu di bawah pokok yang berbuah. Bawah pokok. Kesian kata bawah pokok buah, kita tunggu buah durian jatuh tengok. Jadi tak boleh dan juga di tengah jalan ada juga. Tak boleh. Wazil di tempat berteduh, bus stand ke, ataupun di tempat-tempat orang berlindung wasak ke di dalam lubang. Tempur lubang bewak ke, lubang apa? Lubang haiwan apa? Kencing tak boleh. Ngamuk kawan tu. Okey Ustaz. Okey. Ini adab Ustaz La yatakallamu 'ala al-bawl wal gha'id. Jangan sambil-sambil kencing, sambil buang air besar bercakap. Dengan bilik sebelah Ustaz? Sebelah. Kan bunyi duk borak. Tak boleh tu, jangan. La yastaqbilu asy-syams wal qamar wa la yastadbiruha wa la yastaqdiru bihuma. Maksudnya tidak boleh menghadap matahari. Tidak boleh membelakangi matahari. Begitu juga tidak boleh menghadap bulan dan juga membelakangi bulan. Itu sebab zaman dulu tak ada tandas awam. Ada tempat pergi pakai buang. Tapi tak boleh tu. Okey, yang last sekali adab kena jaga, wala yastanji bi yaminihi. Jangan kita beristinja menyuci najis dengan tangan kanan. Yalah. Sebab yang kanan ini adalah untuk makan, buat kerja baik dah, yang bersih. Yang kiri untuk beristinja. Jadi tak boleh kita nak menyalahi itu. Itu adab, antara adab-adab yang kita kena jaga ketika qada hajat. Pelajar-pelajar semua boleh? Okey. Bagus Ustaz. Adab ni kita kena utamakan Ustaz kan? Kena jaga. Okey, baik Ustaz. Seterusnya? Okey, yang seterusnya. Okey, ini tadi. Ini kalau dalam soalan nak keluar lah. Ni kita bagi bentuk gambar rajah ni. Sebab kalau pelajar anak-anak pelajar tengok adab qada hajat ni ada berapa tadi yang kita belajar tak? Lebih kurang ada apa? 5. Jadi contohnya kalau dah dia hilangkan satu ataupun ni X, Y ke ataupun P, Q ke. Jadi dalam kepala kita kena tengok apa yang kosong. Ini saya bentuk buat ringkasan tadi. Okey, seterusnya kita masuk kepada fasl asbabul hadas. Ini perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Walladhi yanqudul wuduk sittatu asya'. Ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, keluar sesuatu daripada dua jalan. Dua jalan yang bawah. Atas tak masuk. Kalau keluar ikut atas, kita tak batal. Contoh kita sendawa. Batal tak? Tak batal Ustaz. Mazhab kita tak batal. Keluar ke hidung, tak. Tapi keluar ke bawah. Kalau buang angin Ustaz, batal juga. Angin bawah batal juga. Baik, seterusnya. Okey. Yang kedua, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Ini perkara yang batalkan. Tadi kan ada 10 soalan dia. Yang seterusnya, zawalul aqli bi sukrin aw maradin, iaitu perkara yang membatalkan wuduk juga, hilang akal. Mabuk. Makan durian banyak, makan obat. Mabuk, pening. Batal. Okey. Maradin ni sakit. Dia sakit ni contohnya gila atau pepitam satu hari, batal juga. Yang seterusnya, lamsu ar-rajul al-mar'ah al-ajnabiyah min ghairi ha'il, ini sentuh lelaki perempuan. Ini ajnabiyah, bukan mahram. Jadi bukan mahram tak boleh nak sentuh-sentuh. Batal. Okey. Batal. Min ghairi ha'il, tanpa berlapik. Kalau lapik tak apa. Okey, yang seterusnya mashu faril adami bi batinil kaf. Ni. Sentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan, batal juga. Tak kira adik kita ke kita nak basuh kecil basuh berak, kita batal wuduk kita. Okey. Last kali, mashu halaqatul duburi ala al-qaul jadid. Ya, ini mengikut pendapat Imam Syafi'i yang mana ketika berada di Mesir. Sebab itu al-qaul jadid ni pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Pendapat Imam Syafi'i sebelum ini dia kata tak masuk dalam perkara yang batal. Okey. Ketika berada di Iraq.
Okey, Jadi Ustaz. batal juga menyentuh halaqah dubur kita, tempat keluar najis kita. Jadi tak boleh, batal juga. Ni di antara perkara kan Membatalkan wuduk itu wuduk, Ustaz. Okey, baik. Dan selepas ni kita nak jawab soalan ataupun kita nak tengok dalam keadaan mana kita wajib untuk mandi. Selepas ini Ustaz, boleh? Okey, insya-Allah. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Sa'ri bin Sirun, ayah kepada Nur Hidayah Azwani. Sesungguhnya dengan mempelajari fiqh diharapkan anak soleh dan solehah kita semuanya lebih memahami fiqh dan beramal dengan lebih yakin lagi. Selain daripada itu, para pelajar dapat mengetahui hukum-hukum baru yang tiada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Semoga dengan pengetahuan yang mendalam tentang ilmu fiqh dapat membentuk anak-anak ini untuk menjadi lebih berjaya dan menjadikannya sebagai panduan hidup pada masa akan datang yang lebih mencabar. Serta dengan itu juga diharapkan mereka dapat menilai fakta-fakta sahih dan fakta-fakta yang tidak sahih di internet. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tapi yang ni bukan setakat berwuduk. Ni ada perkara lagi mustahak yang Ustaz nak cerita pada kita, Ustaz. Ada keadaan-keadaan yang kita wajib mandi. Tak ada pilihan, kita wajib mandi. Okey, baik Ustaz. Dipersilakan. InsyaAllah kita akan sambung kepada faslun mujibul ghusli, iaitu fasal pada menerangkan tentang wajib, sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Aiman, ada mandi sunat, ada mandi wajib. Kalau pagi tadi mandi sunat saja. Tapi yang ini kita nak bincang hari ini, mandi yang wajib. Tak mandi berdosa. Okey, kita tengok. Okey, wallazi yujibul ghusli sittatu asya'. Jadi perkara yang untuk mewajibkan mandi ada 6. Tetapi salah satu tashtariku fiha ar-rijal wan nisa, iaitu 3 perkara ni yang sebab-sebab ini berlaku pada lelaki perempuan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey. Kena mandi, wajib mandi. Yang pertama, iltiqaul khitanaini, iaitu berlaku persetubuhan. Ini istilah dalam fiqh. Kalau tak belajar fiqh dia tak tahu istilah ni. Mana pertemuan antara alat kelamin itu maksudnya persetubuhan. Itu mewajibkan mandi. Tak boleh huraf panjang nanti bahaya. Okey, betul. Okey. Okey. Jadi yang kedua inzalul mani. Ini pun semua lelaki ke perempuan ke ada. Kena. Okey. Yang last sekali al-maut. Meninggal dunia kena mandi wajib juga. Kecuali yang mati syahid. Tapi bukan mandi sendiri lah, Ustaz. Bukan mandi sendiri. Kalau dia mandi sendiri, kita lari. Okey. Baik, itu untuk lelaki dan perempuan. Dan yang kedua ni, Ustaz? Okey. Tengok yang kedua. Salah satu takhtassu biha an-nisa. Ini khusus untuk wanita saja. Baik. Kalau lelaki dia buat mandi benda ni, tu bahaya, ada masalah. Pelik tu. Wahia salah satu al-haid wan nifas wal wiladah. Ini haid khusus untuk perempuan sahaja. Datang haid habis suci kena mandi wajib. Wan nifas, lepas melahirkan anak ada darah nifas, kena mandi. Dan yang seterusnya al-wiladah. Berlaku beranak bersalin, proses tu. Lepas tu kena mandi. Okey. Dia kena, kalau tak mandi maknanya berdosa. Ini sebab mewajibkan mandi. Okey, pelajar-pelajar semua boleh faham? Boleh Okey. Kita pindah kepada ini memudahkan untuk anak-anak pelajar kita semua untuk memahami contoh bentuk soalan. Contohnya perkara yang yang ada sebab-sebab tadi pada lelaki perempuan, ini 3 ni. Contohnya kalau dalam soalan
dia hilang, contohnya yang ni tak ada tak? Okey, dia bagi dua tu saja. Okey. Isikan tempat kosong. Apa yang ada dalam apa ni? Contohnya kita kata apa ni? S lah. Okey, S. Apa dalam S? Kita kena ingat dalam kepala kita. Okey. Yang penting di sini kena faham. Baik. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok yang khusus untuk apa ni? Apa tu yang wanita saja. Wanita saja. Takhtassu fiha an-nisa tadi yang kita bincang tadi. Contohnya ketiga ni. Kadang-kadang soalan dia buat macam mana? Okey, yang ini dia buang tak? Okey, kita katalah Y. Okey, T ke apa? Okey. Apakah yang ada dalam T tu? Okey. Al-wiladah. Itu contoh untuk menampakkan kepada pelajar-pelajar kita untuk menjawab soalan. Okey, yang seterusnya yang ini perkara-perkara faslun furudul ghusli wa sunanuhu, perkara yang wajib mandi ketika mandi wajib ni. Cara dia Ustaz. Dan juga wa sunanuhu, perkara-perkara yang disunatkan. Baik. Jadi wa faraidul ghusli salah satu asya', 3 perkara je. Oh, simple je. Simple dah. Okey. Yang pertama an-niyah. Dia beza dengan mandi sunat biasa ni. Memang ada niat juga. Tetapi yang ini kita kena niat. Wajib niat. Contohnya dia mandi kenana apa? Haid tadi. Mandi kena niat haid. Kalau mandi yang menghadap besar, yang berjunub. Dia ada niat khusus. Okey. Okey. Wa izalatun najasah in kanat ala badanihi. Yang kedua kena hilangkan dulu najis. Bersih dulu. Contohnya kalau kita buang air, kita basuh dulu. Cuci semua. Barulah kita boleh mandi. Ataupun ada apa-apa di badan kita najis, buang dulu, cuci, baru kita boleh mandi. Yang akhir sekali wa isalul ma ila sya'ri wal basyrah. Kita kena sampai wajib. Daripada rambut kita, semua badan, kulit yang kena ada, jangan ada yang terhalang. Itu ni jaga 3 perkara saja. Fardu mandi. Simple je Ustaz. Simple je. Baik. Tapi dan apa kalau perkara sunat? tak tahu apa ni? Tak tahu masalah juga. Masalah juga. Okey. Okey, dan apa perkara sunat Ustaz? Okey, perkara sunat. Wa sunanul ghusl khamsatu asya' ada 5. Ada 5 sunat-sunat ketika mandi wajib ni. Pertama at-tasmiyah, kena baca bismillah. Macam tadi juga, wuduk pun tak. Kena baca bismillah. Mana dapat pahala bonus. Okey. Yang kedua al-wudu. Mana nak mandi wajib ni, kita sunat ambil wuduk dulu. Wuduk dulu? Sunat, kita panggil wuduk untuk sunat mandi. Yang seterusnya wa imrarul yadi alal jasad. Disunatkan kita gosok-gosok. Sapu. Kalau tak ada sabun sekalipun gosok. Kalau ada sabun lagi bagus. Okey, wal muwalah, berturut-turut. Begitu juga takdimul yumna alal yusri, macam wuduk tadi pun. Kanan dulu. Jadi kita cucur dulu air sebelah kanan, baru sebelah kiri. Itu mudah saja. Pahala tambahan lah Ustaz. Pahala tambahan. Baik Ustaz. Seterusnya. Yang seterusnya kita tengok kepada soalan contoh subjektif ya. Ini soalan aras rendah ni. Okey, pelajar-pelajar semua tengok. Ma hukmu istimalu awani az-zahab wal fiddah yang kita belajar tadi. Kita nak ulang balik. Okey, cepat. Masa dah habis, kita akan cepat sikit. Siapa nak jawab? Silakan, boleh angkat tangan. Okey, semuanya. Boleh dekatkan mikrofon. hukmu isma'lu awani zahabi wal fiddah haram. Haram. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, hukmuhu la yajuz haram. Okey, tahniah. Ahsanti. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Ma hukmu isti'mal awani ghair az-zahab wal fiddah? Okey, siapa nak jawab? Tafadhal. Okey, boleh silakan. Jaiz. La? Jaiz. Okey, kita tengok. Okey, yang kedua, hukmu isti'mal awani ghair az-zahab wal fiddah yajuz atau jaiz. Okey, ahsanta. Okey. Sahih. Okey. Seterusnya Ustaz. Okey, yang seterusnya. Okey, kita tengok yang ketiga. Uzkur isnain min sunanil wudu. Okey, sebutkan dua sahaja sunat-sunat wudu yang kita belajar tadi. Okey, Minha, silakan. At-tasmiyah wal muwalatu. Okey, kita tengok. Okey, jawapan dia at-tasniyah. Okey. Wal muwalah. Sahih.
at-tasmiyah wal muwalah. Okey, ahsanti. Okey, yang seterusnya soalan keempat. Okey, soalan keempat. Uzkur isnain min adabil qada'il hajah kama darasta. Okey. Uzkur. Hidayah, silakan. لا يتكلم عن البول والغائط ولا يستنجي بيمينه. Okey, unzur ila al-ijabah. لا يتكلم عن البول والغائط لا يستنجي بيمينه. صحيح. Ahsanti. Baik. Wal akhir. Okey. Hal yang qudul wudu liman nama ala hayatil mutamakin. Okey, siapa nak jawab? Okey, Yazid, silakan. Sekali. لا ينقض الوضوء لمن نام على حين هيئة المتمكن. Okey, kita tengok kepada jawapan dia. Okey, ini mudah saja. Sebab dia tidak nak ada sebab apa-apa. Betul. Dia nak hukum saja. Boleh batal ke tak batal? Jawapan dia la yanqudul wudu liman nama ala hayatil mutamakin. Tadi kita dah belajar tadi kan? Maknanya tidak batal. Maknanya sahih. Ahsanta. Berapa markah kita nak bagi kat murid-murid kita, Ustaz? Okey, kita akan bagi markah yang ini kira 100%. 100%. Okey, Ustaz. Kita nak minta sikit, Ustaz, rumusan daripada murid-murid. Boleh, Ustaz? Boleh. Okey, silakan. Haidir, boleh tak? Bagi sikit rumusan apa yang awak dapat dalam perbincangan kita pada hari ini. Silakan, Haidir. Jadi kesimpulannya dekatkan sikit mikrofon awak tu. Angkat sikit. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang kita belajar hari ni, taharah ni luas bidangnya. Bukan, kalau kita sebut taharah ni bukan basuh je, wuduk, mandi wajib, beristinja, tu semua ada terletak di bawah tajuk taharah. Okey, terima kasih Haidir. Kita seronok ini sebab murid kita dapat memahami topik ni dengan baik. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Cik Muhammad Sakimi dan juga murid-murid kita dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Ada rezeki kita jumpa lagi Baik, murid-murid, kita dah berakhir di sini. Kita tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ila liqa, ma'assalamah.